ஈயத்தலும் ஈத்தலும் காத்தலும் kata vagutelam walatu arasu dengan izin. Betul. Ini peringatan kepada pemerintah, kalau kita ada kuasa mesti gunakan, majukan khazanah dalam negara, himpunkan kekayaan itu untuk melindungi supaya tidak diceroboh dan memberi manfaat kepada rakyat. Demikian nasihat terukur. Bagi tahun 2024, 58.1 bilion ringgit disediakan untuk membiayai pelbagai bentuk pemberian kerajaan kepada rakyat. 50% untuk mengawal harga barang dan perkhidmatan. 225 juta membayar kos pengedaran barangan seperti petrol, LPG, tepung, beras, minyak masak. Ini di bawah program community drumming. Ini diperluas termasuk di Abai, Sandakan, Sabah dan Engkrabai, Mukah, Sarawak. Payung Ramah yang telah mencatat kejayaan yang membanggakan atas cetusan idea almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub akan terus diperkasa dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan payung rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Saya mendengar keluhan majoriti rakyat yang mendepani cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Ini menjadi keutamaan kerajaan dalam memastikan isi rumah berpendapatan rendah terus diberi bantuan sewajarnya. Hikmah penyasaran semula subsidi membolehkan kerajaan menambah baik dan meningkatkan pemberian tunai kepada rakyat melalui STR. Pemberian STR akan bermanfaat 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa Malaysia. Peruntukan STR meningkat sebanyak 2 bilion ringgit atau 25% daripada 8 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit. Kadar maksimum STR juga meningkat dari 3,100 ringgit kepada 3,700 ringgit. Kadar minimum STR juga untuk golongan belia meningkat dari 350 ringgit kepada 500 ringgit. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum 300 ringgit. Untuk STR 2024, bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada 500 ringgit yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Kita telah perkenalkan sumbangan asas rahmah SARA dengan mengkreditkan ke dalam MyKad 200,000 penerima STR sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Jadi penerima hanya perlu ke kedai runcit untuk memberi keperluan asas hanya dengan menggunakan MyKad. Kerajaan memutuskan untuk meluaskan manfaat SARA kepada 700,000 penerima STR yang akan menerima RM100 sebulan tambahan untuk tempoh 12 bulan. STR 2024 akan mengambil pendekatan berbeza, iaitu kerajaan akan membuka permohonan baru seawal November 2023 dan permohonan akan dibuka sepanjang tahun berbanding setahun sekali sebelum ini. InsyaAllah bayaran pertama sehingga RM500 akan dibuat pada akhir Februari 2024. IPR yang diluncurkan tahun ini telah berjaya meningkatkan pendapatan bulanan kepada lebih 2,000 peserta. Di bawah program Insan umpamanya, peserta telah berjaya meraih hasil jualan purata sehingga RM14,000 sebulan. Tahun depan, RM500 juta disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin Tegar mengikut program IPR. Usaha menoktahkan kemiskinan Tegar terus menunjukkan kemajuan dengan data terkini menunjukkan kadar kemiskinan Tegar telah merudum daripada angka 1% tahun 2020 kepada
0.2%, iaitu hanya 18,000 isi rumah sekarang yang mampu ditangani sebelum akhir tahun ini. Kerajaan bersetuju semua latihan MyStep disediakan tawaran mengikuti program peningkatan kemahiran bawah platform My Future Jobs. Dan ini akan memberikan kejayaan masa depan dan meraih pendapatan yang lebih tinggi. Menawarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan syarikat. Kerajaan akan terus menggalakkan golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan, warga emas mendapat pekerjaan dengan gaji bermakna. Bagi menggalakkan majikan swasta menggaji golongan rentan, Perkeso akan menyediakan insentif khas sebanyak RM1,500 sebulan selama 6 bulan untuk menyokong kemasukan 3,300 pencari kerja dengan peruntukan RM30 juta. Pekerjaan kepada OKU diperluas, termasuk bekas banduan, warga emas, melalui padanan pekerjaan My Future Jobs dan MyStep. Golongan rentan yang mengikuti MyStep ditawarkan penempatan secara kontrak dengan allowance RM1,500. Kerajaan akan meneruskan program Bina Kerjaya Perkeso. Yang terutama yang terlibat dalam ekonomi gig mempunyai peluang mengikuti program pembangunan kerjaya dan latihan kemahiran micro credential. 35 juta ringgit disediakan, dan insentif gantian pendapatan kepada 9,000 pekerja gig. Bantuan disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat melibatkan peruntukan RM2.4 bilion kepada 450,000 rakyat, isi rumah, miskin tegar, warga emas, kanak-kanak dan OKU. Ini ditetapkan supaya selaras dengan kenaikan pendapatan garis kemiskinan makanan 2023, iaitu RM1,198 sebulan. Penjualan nombor plat khas akan memanfaatkan e-terlem, katelem, kata, vagutelem, valatu arasu dengan izin. Betul. Ini peringatan kepada pemerintah, kalau kita ada kuasa, mesti gunakan, majukan khazanah dalam negara, himpunkan kekayaan itu untuk melindungi supaya tidak diceroboh dan memberi manfaat kepada rakyat. Demikian nasihat terukur. Bagi tahun 2024, RM58.1 bilion disediakan untuk membiayai pelbagai bentuk pemberian kerajaan kepada rakyat. 50% untuk mengawal harga barang dan perkhidmatan. 225 juta membayar kos pengedaran barangan seperti petrol, LPG, tepung, beras, minyak masak. Ini di bawah program community drumming. Ini diperluas termasuk di Abai, Sandakan, Sabah dan Engkrabai, Mukah, Sarawak. Payung Ramah yang telah mencatat kejayaan yang membanggakan atas cetusan idea almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub akan terus diperkasa dengan tambahan penyediaan RM200 juta melaksanakan Payung Rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Saya mendengar keluhan majoriti rakyat yang mendepani cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Ini menjadi keutamaan kerajaan dalam memastikan isi rumah berpendapatan rendah terus diberi bantuan sewajarnya. Hikmah penyasaran semula subsidi membolehkan kerajaan menambah baik dan meningkatkan pemberian tunai kepada rakyat melalui STR.
Pemberian STR akan bermanfaat 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa Malaysia. Peruntukan STR meningkat sebanyak 2 bilion ringgit atau 25% daripada 8 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit. Kadar maksimum STR juga meningkat dari RM3,100 kepada RM3,700. Kadar minimum STR juga untuk golongan belia meningkat dari RM350 kepada RM500. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum RM300. Untuk STR 2024, bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada RM500 yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Kita telah perkenalkan sumbangan asas rahmah SARA dengan mengkreditkan ke dalam MyKad 200,000 penerima STR sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Jadi penerima hanya perlu ke kedai runcit untuk memberi keperluan asas hanya dengan menggunakan MyKad. Kerajaan memutuskan untuk meluaskan manfaat SARA kepada 700,000 penerima STR yang akan menerima RM100 sebulan tambahan untuk tempoh 12 bulan. STR 2024 akan mengambil pendekatan berbeza, iaitu kerajaan akan membuka permohonan baru seawal November 2023 dan permohonan akan dibuka sepanjang tahun berbanding setahun sekali sebelum ini. InsyaAllah, bayaran pertama sehingga RM500 akan dibuat pada akhir Februari 2024. IPR yang diluncurkan tahun ini telah berjaya meningkatkan pendapatan bulanan kepada lebih 2,000 peserta. Di bawah program Insan umpamanya, peserta telah berjaya meraih hasil jualan purata sehingga RM14,000 sebulan. Tahun depan, RM500 juta disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin Tegar mengikut program IPR. Usaha menoktahkan kemiskinan Tegar terus menunjukkan kemajuan dengan data terkini menunjukkan kadar kemiskinan Tegar telah merudum daripada angka 1% tahun 2020 kepada 0.2%, iaitu hanya 18,000 isi rumah sekarang yang mampu ditangani sebelum akhir tahun ini. Kerajaan bersetuju semua lantikan MyStep disediakan tawaran mengikuti program peningkatan kemahiran bawah platform My Future Jobs. Dan ini akan memberikan kejayaan masa depan dan meraih pendapatan yang lebih tinggi. Menawarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan syarikat. Kerajaan akan terus menggalakkan golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan, warga emas mendapat pekerjaan dengan gaji bermakna. Bagi menggalakkan majikan swasta menggaji golongan rentan, Perkeso akan menyediakan insentif khas sebanyak RM1,500 sebulan selama 6 bulan untuk menyokong kemasukan 3,300 pencari kerja dengan peruntukan RM30 juta. Pekerjaan kepada OKU diperluas, termasuk bekas banduan, warga emas melalui padanan pekerjaan My Future Jobs dan MyStep. Golongan rentan yang mengikuti MyStep ditawarkan penempatan secara kontrak dengan allowance RM1,500. Kerajaan akan meneruskan program Bina Kerjaya Perkeso yang terutama yang terlibat dalam ekonomi gig mempunyai peluang mengikuti program pembangunan kerjaya dan latihan kemahiran micro credential RM35 juta disediakan, ya, dan insentif gantian pendapatan kepada 9,000 pekerja gig. Bantuan disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat melibatkan peruntukan RM2.4 bilion kepada 450,000 rakyat isi rumah miskin Tegar, warga emas, kanak-kanak dan OKU. Ini ditetapkan supaya selaras dengan kenaikan pendapatan garis kemiskinan makanan 2023 iaitu RM1,198 sebulan.
penjualan nomor plat khas akan memanfaatkan